mengikuti bacaan Al-Quran, orang-orang yang mengikuti mereka, serta para pejuang tanah air kita, ibu ayah kita, alim ulama yang mengajar kita. Mudah-mudahan Allah redha atas mereka semua. Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama nak tanya, suara saya ni jelas ke tidak? Alhamdulillah, suara jelas Ustaz. Alhamdulillah, baik. Kita sambung pengajian kita dalam sunnah Nabi SAW yang kita mungkin lupakan. Sebelum ini kita dah cerita berkaitan tentang bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak. Yang kedua, kita cerita tentang solat istikharah. Dan sebelum itu, kita cerita berkaitan tentang mendahului yang kanan dan juga menjaga memelihara wudu. Hari ini kita masuk pada yang kelima, pengajian kita dalam sunnah kanjeng Nabi SAW yang kita lupakan. Biasa tak dengar perkataan kanjeng. Kanjeng ni orang Jawa sebut. Apa makna kanjeng? Kanjeng maknanya gelaran yang paling mulia. Jadi kalau kanjeng itu, kalau kata kanjeng Nabi SAW adalah Nabi Muhammad yang mulia. Jadi kalau ada orang sebut kanjeng Nabi, maknanya Nabi SAW yang mulia. Dia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ni dia banyak bahasa halus. Bahasa halus ni biasanya orang Jawa pakai. Orang Jawa ni, saya bukan orang Jawa tapi ramai kenal dengan orang Jawa. Masa duduk kat Selangor dulu, Teluk Paling Megarang, ramai orang-orang Jawa. Jadi banyaklah belajar orang Jawa ni. Bukan kangen. Kangen band tu rindu. Kanjeng. Dia kanjeng. Kanjeng. Kalau kangen rindu. Ganteng, cantik, handsome, lawa. Itu kalau ganteng. Antara benda yang menarik yang saya belajar orang Jawa ni, cerita P. Ramlee tu. Puan-puan sekalian, tuan-tuan. Kan? Ingat tak ada satu cerita Alibaba Bujang Lapuk tu? Yang yakni niat insan matek aji semaring sing. Rupanya ada maksud. Dia bukan yakni insan, niat insan. Niat insan. Niat insan matek aji semaring sing. Ada makna rupanya. Saya tak tahu sebelum tu ada makna. Rupanya ada makna. Niat insan. Dia digelar diri kalau Jawa halus ni. San ni maknanya aku. Saya, san. Niat insan. Niat aku. Niat insan matek aji. Semaring se maknanya niat aku nak mengintai orang berak. Itu. Ini makna dia yang sebenar. Rupanya pandai. Kan? Almarhum Tan Sri P. Ramlee. Dia buat sesuatu tu ada makna. Kita baca-baca ingat tak ada makna. Rupanya niat insan matek aji semaring sing. Niat aku nak mengintai orang berak. Mana datang saya pun tak tahulah kan. Lepas tu tutup tu pun ada makna. Kan? Rampong ising semati lem. Rampong ising semati lem maknanya rampong ising lepas berak semati lem aku tidur. Itu makna dalam cerita P. Ramlee lah kan. Jadi itu dalam bahasa Jawa halus namanya. Baik, kita sambung balik kita punya perkongsian. Pengajian kita pada petang ini yang kelima, sunnah Nabi SAW yang mungkin kita lupakan, iaitu berkumur-kumur. Kan? Berkumur dan menghirup air dalam hidung dalam satu cedokan tapak tangan
yakni ketika berwuduk. Berkumur-kumur, madmadah dan juga istinsyaq. Dua perkara, berkumur, madmadah dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Baik. Apa hadisnya? Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu disebut bahawasanya, makna disebut dia melihat Nabi SAW berkumur-kumur, madmadah dan menghidup air dalam hidung secara bersamaan sekali dalam satu cedok air, dan Nabi SAW lakukan sebanyak 3 kali. Baik. Ini biasa kumur ramai orang buat. Tak kisahlah kita berkumur lepas makan, berkumur sebelum tidur, berkumur lepas gosok gigi. Kumur perkara biasa. Maknanya kumur boleh dikatakan sunnah yang masih lagi dibuat. Tapi dibuat dalam istilah adat. Orang kita tak niat kumur tu sunnah. Tapi dia niat kumur ni sebab adat. Yelah dah gosok gigi, mestilah nak berkumur. Dia tak niat kumur itu sebagai sunnah Nabi SAW. Sepatutnya bila kita berkumur, kenapa kita kumur? Sebab Nabi SAW berkumur. Bila kita niat melakukan sesuatu tu sebab Nabi buat, aku ikut. Walaupun tabiat kita begitu, lepas makan berkumur. Tapi kita buat sebab kita kenang Nabi buat. Maka kita dapat satu pahala sunnah. Ini yang ramai orang kejar. Apa pahala sunnah ni? Pahala sunnah ni dikatakan oleh para ulama, siapa yang melakukan satu amalan sunnah dengan niat mengikut Nabi SAW, maka orang ini mendapat ganjaran pahala 100 kali mati syahid. Masya Allah, nak dapat pahala mati syahid bukan mudah. Nak mati syahid pun bukan mudah. Nak pula orang kita jenis takut mati, tuan-tuan. Mana nak buat? Nak angkat senjata, nak pergi berjuang kat mana pula? Kita tak sanggup, tak mampu nak berjuang. Maka kita amalkanlah sunnah Nabi SAW. Niat ikut Nabi. Walaupun amalan kita, tapi kita niat, ini amalan Nabi, aku ikut. Dapat pahala ikut sunnah 100 kali ganda pahala mati syahid. Ini yang orang tabligh banyak perjuangkan. Sebab itu kita tengok ada orang tabligh kan, dia pakai ikut pakaian sunnah Nabi. Tengok keadaan pemakaian jemaah tabligh. Kenapa apa? Sebab mereka ni memang telah didoktrin, diajar dalam kepala, buat apa semua kena ikut Nabi. Sebab itu daripada serban, pakaian, seluar, sandal, janggut, minyak wangi, pakai tongkat, ini semua mereka ikut Nabi SAW. Maka kita tak boleh nafikan. Ada perkara yang mereka buat baik dan tak mampu kita buat, maka kita sukai apa yang mereka buat berdasarkan sunnah Nabi SAW. Tengok pakaian. Tapi kalau tengok pakaian kita orang Melayu pun, pakaian kita pakaian sunnah. Mana dalil pakaian sunnah? Tengok pakaian orang lama-lama. Dia punya seluar, celana dia. Seluar orang lama dulu, labuh ke atas buku lali? Cuba tengok seluar. Kalau tengok pakaian tradisional lah, pakaian tradisional mat kilau ke, pendekar dulu ke, tengok seluar dia. Seluarnya atas buku lali. Bila kata seluar atas buku lali, ini seluar Nabi. Maknanya orang dulu mengamalkan macam mana Nabi SAW buat. Tengok gaya orang dulu kan. Pakaian mereka kan, ada butang yang 5. Ini semua melambangkan Islam, melambangkan Nabi SAW. Jadi sebab itu kita buat sesuatu amalan kerana mengikut Nabi SAW. Kembali pada tajuk kita. Ya busana lelaki. Atas buku lali. Butang 3, butang 5. Semua ada maksudnya. Hebat orang-orang kita dulu. Dia buat sesuatu kerana ada sebab. Bukan saja-saja.
Ada falsafah di sebalik sesuatu amalan. Bukan saja-saja. Ini yang kita nak letakkan dalam diri kita. Kita buat sesuatu bukan saja-saja suka-suka, tabiat, tak. Tapi ada falsafah, ada perkara sebaliknya yang kita letak sebagai suatu sandaran yang kita pegang. Baik. Kembali kepada tajuk kita. Berkumur ini orang biasa buat. Cumanya istinsyak. Masukkan air dalam hidung ni, ini amalan yang ramai tak buat. Sedangkan apa kelebihan istinsyak? Pertama sekali kena tahu kelebihan Allah Ta'ala jadikan kita punya setiap organ dan anggota badan. Kita ni, dalam hidung kita ni, Allah Ta'ala jadikan ada bulu hidung. Nampak ikat samping pun sama. Ya, kanan ke atas. Ya Allah, ini orang lama-lama dulu kalau kita perhatikan. Tanjak tu pakai tanjak. Kalau nak cerita lah kan. Tanjak ni, dia adalah pakaian sunnah. Kenapa saya kata tanjak tu pakaian sunnah? Pakai tanjak tu pakaian sunnah. Kenapa saya kata tanjak tu pakaian sunnah? Cuba kembali kepada definisi imamah. Imamah ni serban. Serban bukan bahasa Arab. Tulis kat kertas. Serban bukan dalam bahasa Arab. Serban bahasa Parsi. Serban bahasa Parsi, bahasa Iran. Jadi dalam bahasa Arab, dia sebut serban ni imamah, tanjak, tenggolok, desta. Ini benda yang sama. Pakai atas kepala. Apa itu serban imamah? Imamah adalah lilitan kain di atas kepala. Tengok tanjak. Macam mana kedudukan tanjak? Apa yang diletak atas kepala? Besi ke tak? Kita ikat kain atas kepala. Maka lilitan kain atas kepala disebut juga sebagai imamah serban. Orang dulu punya tu kan. Kita tak nampak tapi mereka dah buat. Allahu Akbar. Hebat orang dahulu. Kembali tajuk kita. Jadi istinsyak ni, masukkan air dalam lubang hidung. Kita kena faham dulu. Allah jadikan biologi kita. Ada hidung, ada bulu hidung. Bulu hidung ni tujuannya untuk apa? Untuk menapis udara. Supaya habuk yang besar dapat ditapis sebelum masuk ke dalam paru-paru kita. Ini fungsi utama bulu hidung. Dia umpama filter. Filter ni apa? Dalam kowek ada filter, dalam kereta ada filter, dalam kita punya penapis air ada filter, pembersih udara ada filter. Benda filter ni tujuan dia apa? Menapis habuk. Tujuan asas dia. Jadi bila lama-lama filter ni dia akan penuh dengan habuk. Jadi apa perlu buat? Ganti ataupun dibersihkan. Sama macam manusia. Kita hirup udara, maka ada perkara yang tidak baik, habuk, ditapis oleh bulu hidung. Bulu hidung tu memanglah nampak apa. Kenapa Allah jadikan bulu hidung ni? Lama sikit kan dah panjang pula. Jangan dimarah. Bulu hidung tu perkara baik. Kan? Tujuan nak protect diri kita. Sebab itu bila mana ada perkara yang tak baik masuk, kita akan bersin pula. Sebab apa? Nak mengeluarkan perkara yang tidak baik yang kita sedut. Ini Allah Ta'ala cipta kita. Cantik. Kemudian tujuan kita bersihkan hidung ni pula. Tujuan untuk apa? Tujuannya supaya filter ni sentiasa bersih, supaya habuk-habuk yang masuk ni dapat ditapis dengan baik. Itu tujuan dia. Bayangkan orang Islam 5 kali berwuduk, berapa ramai orang yang masukkan air dalam hidung. Kata sahabat Nabi SAW, Nabi ni 1 cedok air tu. Bangun pagi, Nabi akan bersihkan tangan dahulu. Bersihkan tangan dahulu. Nabi SAW akan bersihkan tangan. Kalau dulu pakai cebok. Tapi sekarang ada paip, buka paip, bersihkan tangan dahulu. Niat ikut sunnah Nabi. Sebab ada orang ahli falsafah barat, orang filosof, dia pertikaikan sunnah Nabi kerana Nabi minta orang bangun tidur basuh tangan.
Jadi dia kata itu zaman dulu. Nabi punya seruan ni tak logik. Takkan kita tak tahu aina batat yadahu. Nabi sebut kerana kita tak tahu tangan kita merayap ke mana, maka kena cuci tangan dahulu. Apa berlaku? Kata Imam Ibn Hajar, orang itu tadi, maka bila dia bangun tidur, dia dapati tangan dia duduk dalam lubang dubur dia. Bayangkan keadaan tu. Sebab hina sunnah Nabi. Sebab tu orang hina sunnah Nabi ni, Allah yang akan bagi balasan. Cukup kita ni tambah kasih sayang, tambahkan selawat kita pada Nabi, dan kita sebarkanlah rahmat kepada orang-orang yang ada kat sekeliling kita, tuan-tuan perempuan. Saya tanyalah dengan tuan-tuan perempuan, target Nabi ni, apa yang Nabi nak? Nabi nak apa? Nabi nak setiap kali esok orang bangkit di hari akhirat, semuanya masuk syurga. Nabi nak tu. Nabi SAW nak kalau boleh orang yang meninggal, mati esok, dia bangkit masuk syurga. Nabi nak tu. Jadi tuan-tuan bayangkan, ada tak kawan kita yang bukan Islam? Kan? Saya pagi tadi ada sikit kekuatan. Saya jumpa dengan seorang India. Kan? Kawan saya lah, India, Hindu. Dia kerja kedai potong rambut. Dan dia baik. Dia jumpa saya, Ustaz. Ustaz. Oh, dia jumpa Ustaz. Dia bagus, baik dengan saya. Jadi saya duduk dengan dia tadi. Dia duduk kat luar, saya pun duduk kat luar. Saya kata dia, saya panggil dia Boy. Boy, kau tak nak masuk Islam, Boy? Aduh Ustaz, katanya. Aku bukan tak nak masuk Islam, Ustaz. Tapi sebabkan mak aku tak bagi. Dia kata kalau aku masuk Islam, aku jangan balik rumah dia. Boy, saya kata dia, Boy, Islam ni tak putuskan hubungan ibu dan ayah, Boy. Tapi itulah tu Ustaz, dulu kata aku kahwin dengan orang Islam, kata orang perempuan Melayu kata. Tapi mak aku suruh tinggalkan, aku tinggalkan lah. Tapi Ustaz, dia cerita pula kenapa dia tak masuk Islam. Aku tengok kawan-kawan aku yang India ni masuk Islam, dia kata semua sebab duit. Masuk Islam dapat duit Baitul Mal. Jadi dia orang bukan masuk sebab hati, kata. Saya nampak situ, saya kata dia, kau bijak, Boy. Kau berfikir, Boy. Bagus kau. Tapi aku haraplah kau fikir balik, kau tengok balik. Mana tahu kan kau berubah hati pula, Boy. Nantilah Ustaz, nantilah Ustaz. Terus saya keluar. Maknanya kita sampaikan suruhan Islam tu. Sebab apa? Kita tahu dia baik. Kita nak kalau boleh, biarlah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Meninggal esok, kalau dia ada iman, maknanya tidak menyembah selain daripada Allah Ta'ala, insya-Allah syurga dia. Jadi kita target kalau boleh biarlah alam ni terima kasih sayang Nabi. Orang yang hina Nabi, biar dia hina Nabi. Sebab siapa yang sakiti Rasulullah, ingat tu, Rasulullah azar kita sakitkan hati Nabi, sakitkan Nabi, maka bukan sahaja kita balas, tapi Allah yang akan balas dan tentera Allah yang akan balas. Jangan main-main, don't play-play. Ada satu kes baru di Belanda tak silap. Orang yang marah dengan Islam dibakar Quran. Dia ambil alkohol, kemudian dia letak atas Quran, dia keluarkan pemeti api, dibakar Quran. Kemudian dia seronok, gembira. Kemudian baki alkohol tu dia minum. Dia minum, kemudian api tu dia petik, dia sembuhkan, terbakar muka dia. Ini pada orang yang main-main dengan Allah. Ingat, sesuatu yang disandarkan dengan Allah. Baitullah, Kitabullah, Rasulullah. Apa sahaja yang ada sandaran Allah, jangan kita main-main. Jangan kita buat olok-olok. Sebab kita khawatir akan murka Allah Ta'ala. Kembali pada tajuk kita. Maka sebab itu, saya kata sahabat, Nabi ni akan ambil air, lepas basuh tangan, akan cedok air. Nabi SAW akan kumur separuh, hirup separuh. Dan baki itu akan sedut dalam hidung. Orang kata, saya tak boleh buat lah Ustaz. Sodak saya. Podeh saya punya tokak. Podeh batu ujung bangkai hidung saya ni. Lomeh rasa macam mana nak sodut.
Teknik menyedut pun kena ada, tuan-tuan perempuan. Kita bukan tak nak buat, tapi kadang-kadang teknik tu tak kena. Ya, seperti yang kat Belanda tu, betul-betul. Teknik kena betul. Nak istinsyak kan, nak masukkan air dalam hidung ni. Okey. Macam mana teknik dia? Yang pertama sekali, sunnah Nabi ni satu air. Cedok air ni dalam tangan. Nampak ni. Cedok. Kemudian separuh tu kumur. Yang pertama boleh. Sedut perlahan boleh. Dia ada dua teknik lah. Okey, kumur separuh. Separuh lagi, sedut sikit. Kemudian baki tu kita buang. Buang gitu. Dia teknik yang kedua ni macam mana? Ambil nafas dulu. Dah kumur, buang, tarik nafas dulu. Baki nafas yang ada tu, baru sedut. Baru air tak masuk. Kita tarik nafas dulu. Tarik. Baki ada sikit lagi tu. Baru tarik sikit. Baru kita boleh buang. Barulah dia masuk sampai atas. Lepas tu kita keluarkan dengan tangan kiri. Buang. Ini kaedah dia. Supaya orang tahu. Yang pertama dengan perlahan lah. Sedut. Jangan diletak paip dekat hidung gini. Perempuan. Lomeh lah. Ini pakai air banyak ni. Pakai air banyak ni. Bukan satu baldi tu dia letak kat hidung gitu. Kalau gitu, bukan lomeh boleh meninggal. Dia kena sikit je banyak ni. Baki daripada kumur tadi tu. Sikit je. Tujuannya supaya apa? Yang pertama tadi bersihkan balik kita punya saluran hidung. Yang kedua, apa kelebihan dia? Yang kedua, kelebihan dia adalah Nabi SAW sebut syaitan ni dia ada tempat tinggal. Ya, boleh hilangkan penyakit hidung. Betul. Saya nak cerita kelebihan dia, istinsyak. Yang pertama, Nabi SAW sebut, syaitan ni dia ada rumah dia. Dia ada tempat tinggal dia. Tempat syaitan ni tinggal kat mana? Tandas. Kuburan. Kawasan berair. Laut lah. Kawasan berair ni macam laut. Lepas tu hutan. Rumah yang ditinggalkan. Ini daripada hadis yang banyak-banyak ni saya kumpulkan. Nabi SAW sebut apa kat mana tempat tinggal syaitan ni? Kubur. Lagi kat mana lagi? Kubur. Kemudian rumah yang ditinggalkan. Kawasan berair. Laut dan sebagainya. Tengah hutan. Dan juga tandas. Mana lagi? Seterusnya adalah di rongga yang terbuka. Ini tempat tinggal dia. Kat mana tempat tinggal dia? Rongga. Dia akan datang masuk ke dalam hidung. Ini tempat tinggal dia. Sebab itu kalau orang kata bangun pagi mengantuk, maka teknik dia bukan minum kopi. Boleh minum kopi. Tapi tak daya. Nak minum kopi baru bangun tu buat kopi mata macam ni. Ini first step. Langkah pertama bila bangun. Kopi tu next lah. Kan? Kita nak bagi segar ni, kena buang setan dalam hidung ni perempuan, tuan-tuan haji semua. Jadi cara nak buang tu dengan istinsyak niat ikut sunnah Nabi, dia akan keluar sama. Tak percaya nanti try. Kita nak hilangkan setan yang duduk dalam rongga-rongga kita ni, supaya dia keluar. Tak duduk dalam hidung kita. Sebab ini salah satu pemutus ikatan. Kan orang setiap kali tidur, setan ikat dia. Orang yang tidur, setan ni akan ikat leher orang tu. Dia akan ikat leher orang tu. Berapa ikatan? Dia akan ikat 3 ikatan. Dia akan ikat dengan 3 ikatan. Yang pertama sekali, bila orang tadi bangunnya pagi, maka dia membaca doa, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Putus satu ikatan. Yang kedua, bila dia berwuduk ikut sunnah Nabi. Ini masalahnya. Orang kata, Ustaz, saya dah wuduk tapi ngantuk. Sebab wuduk kau tak ikut cara Nabi. Nabi masuk air ubang hidung, kau tak masuk. Sebab tu kau rasa ngantuk. Masuk air dalam hidung, buang setan yang duduk dalam ni, tuan-tuan, perempuan.
Kemudian yang ketiga, bila orang tadi mula takbir Allahu Akbar, maka setan yang ikat kita ni akan terputuslah talinya. Dengan syarat mesti buat dengan betul. Nampak? Ni macam mana nak betul Baca pun tak betul. Bunyi angin. Sebutlah betul-betul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan boleh? Ni dah macam Pak Karim baca mentera dah tuan-tuan. Baca elok-elok, putus ikatan tu. Wuduk elok-elok. Ikut cara sunnah Nabi, masuk air dalam lubang hidung, masuk sungguh. Kemudian semayang, barulah putus 3 ikatan, barulah segar pagi itu perempuan sekalian. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, apa kelebihannya? Ya, dia memang akan buang resdung. Ini antara kaedah orang yang selalu bersin pagi-pagi. Maka kita buat niat ni, mudah-mudahan hikmah ikut sunnah Nabi ni Allah beri syifa kesembuhan pada kita. Ramai orang buat rawatan resdung, sanggup berhabis, habis banyak duit. Tapi dia lupa, Nabi ajar lama dah. Antara kaedahnya adalah istinsyak, masuk air dalam hidung. Tak perlu bayar, bayar bil air je. Berapa bil nak, berapa banyak sangat satu tapak ni. Berapa sen bedah kita bayar. Dia banding orang yang keluarkan labu ratus ringgit semata-mata nak buang resdung. Tapi kita kena ikhtiar juga. Kalau dah teruk sangat, maknanya ini adalah orang kata kaedah pencegahan. Tapi kalau orang yang dah terlalu banyak benar penyakit resdung tu, sok sek, berosin, kejap-kejap berosin, pergilah buat rawatan. Janganlah bergantung dengan tu saja. Sunnah Nabi SAW ni untuk mencegah. Kalau benda tu tak ada. Kita setiap manusia ni ada resdung. Tinggi dan tak tinggi je. Banyak tak banyak je. Kuat tak kuat je. Tapi orang yang biasa amalkan ni insya-Allah jadi pencegah daripada resdung ni jadi banyak, jadi kuat. Jadi kalau orang yang banyak resdung ni, ulat tu dah banyak, pergilah ikhtiar. Lepas ikhtiar dah sembuh, amalkan, masukkan air dalam lubang hidung. Dia macam-macam lah orang letak lilin. Tapi dekat Negeri Sembilan, ni ada satu tempat rawatan orang asli. Ni maknanya kalau ada orang yang nak buat rawatan resdung lah, saya cerita ni sebab saya buat sendiri. Pengamalan sebab saya pun ada resdung. Jadi macam mana cara dia? Dia pakai herba daripada orang asli punya. Letak tempurung kelapa, lepas tu dia letak pipe tu, letak kat telinga. Nanti kita dengar lah herba orang asli tu dibakar atas bara, kak bunyi. Kita akan dengar macam seolah-olah ulat itu keluar. Dan bila tengok, memang ulat, ada ulat kat atas piring tu. Ini kaedah lah. Bayar tak mahal. Masa lapis saya lama tak pergi. Sebelum ni RM20 je bayar. RM20 satu sesi. Tapi alhamdulillah lah hilang resdung kita insya-Allah. Jaga istinsyak tu insya-Allah. Baik, itu yang pertama, iaitu berkumur dan juga hirup air dalam lubang hidung. Kita sama-sama amalkan. Siapa yang tak pernah amalkan, cuba amalkan. Yang pertama, sedut perlahan. Yang kedua, napas yang terakhir tu, kita sedut dan kita buang. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama sunnah Nabi yang dilupakan. Yang kedua disebut posisi tidur, position, kedudukan tidur. Dan juga sunnahnya berwuduk sebelum tidur. Berwuduk sebelum tidur dan tidur dalam keadaan position mengiring. Tidur mengiring. Dua benda. Yang pertama, wuduk sebelum tidur. Sebelum kita masuk ke kamar tidur kita, sebelum masuk ke atas kita punya kasur, tempat baring, tempat beradu, kita wuduk dulu. Berwuduk sebelum tidur. Jadi masalah orang khabar, macam mana Ustaz oi? Saya ni ada laki laki saya pantang saya baring. Saya baringkan dicuik saya ni. Saya boleh lepas wuduk dia. Macam mana nak buat? Takkan nak dirompok nak rompok laki saya, macam mana nak buat?
Kaedah dia adalah sebelum tidur wudu. Maknanya sebelum kita tidur tu, baring tu, kita wuduk dulu. Lepas wuduk, baring tu maknanya niat kita memang tak bangun dah. Itulah aku nak tidur. Setelah itu, amalkan adab tidur, kita baring. Apa berlaku lepas tu dianggap kita tidur dalam keadaan berwuduk. Bergoncang ko, bergoyang ko, apa berlaku ko, bom jatuh ko, kita dianggap tidur dalam keadaan berwuduk. Tak daya dah nak letak satu papan pula kat sebelah dia. Kan? Tak pun, abang tidurlah bawah, saya tidur atas. Tak daya macam tu dah. Kan? Jadi kita nak suami kita, isteri kita pun boleh pegang kita, boleh sentuh kita, peluk kita, suami isteri kan. Tapi kita tak nak pula fadilat wuduk tu terlepas. Ingat tu dia, sebelum baring di tempat pembaringan, wuduk dahulu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa terjadi lepas tu? Sebab kita kontut ke apa berlaku pun, kita dianggap orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Dan kalau mimpi, maka kita dianggap mimpi kita itu boleh dirujuk. Nampak? Bukan semua mimpi boleh dirujuk. Mimpi yang boleh dirujuk adalah mimpi orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Kalau dia berwuduk, dia tidur, dia mimpi. Maka mimpi itu boleh ditanya dengan ustaz. Boleh tanya dengan orang yang pakar tafsir mimpi. Sebab satu cara dia dah, satu kaedah, satu sebab dia dah ada, yakni dia tidur dalam keadaan berwuduk walaupun batal. Walaupun tidur tu memanglah buat macam-macam kan. Keadaan kita baring tu terlelap saja, position punggung kita, daun punggung kita ni tak tetap saja, batal wuduk. Tapi bila dalam keadaan tidur, sebelum baring tu dah berwuduk, dianggap orang tadi tidur dalam keadaan berwuduk. Baik. Yang seterusnya, tidur dalam keadaan mengiring ke kanan. Saya baca satu hadis. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berkata dalam sabda Nabi, jika kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti salat. Kalau kamu nak tidur, wuduk macam semayang. Macam nak semayang, maknanya apa? Maknanya wuduk elok-elok lah. Jangan kata, tak apalah kan batal juga. Buat ala kadar air begitu-gitu. Mana boleh gitu-gitu. Kena elok-elok lah. 3 kali lah. Masuk air hidung, masuk air lah. Buat semua tu macam nak semayang. Bukan ala kadar. Kemudian tidur dah dalam posisi miring ke kanan. Dan bacalah satu doa dalam bahasa Melayu. Mudah saja doa ni. Ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu. Ya Allah, aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku lindungkan punggungku kepadamu. Kerana cinta sekaligus takut kepadamu. Tiada tempat berlindung mencari keselamatan dari murka-Mu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan dan dengan Nabi yang Engkau utuskan. Jika engkau meninggal, kata Nabi, maka engkau akan meninggal dalam keadaan fitrah. Dan usahakanlah doa ini sebagai akhir perkataan sebelum tidur. Nabi sebut apa? Kalaulah orang mati dalam keadaan tidur, maka orang tadi akan meninggal dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Dalam keadaan Allah redha tadi. Kenapa fitrah? Innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah redha agama Islam, agama fitrah. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan fitrah, dia meninggal macam orang baru lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ni lahir dalam keadaan fitrah. Mana dalam keadaan agama. Jadi siapa yang baca doa ni sebelum tidur, maka dia meninggal dalam keadaan beriman fitrah.
macam orang tak ada dosa. Oh, Masya Allah. Ini berapa ramai yang buat amalan ni, tuan-tuan pun buat. Ada ke yang buat ni? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, belum buat lagi, azam. Azam aku nak buat. Jangan lelap sekarang. Sekarang bukan lelap. Malam nanti. Malam nanti lelap, kita cuba amalkan. Tidur, mengiring ke kanan. Orang tanya macam mana nak ngiring ke kanan ni? Tidur macam mana? Nabi SAW ni, pertama tengok tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi ni, Nabi duduk atas tempat yang memang kalau disebut dalam riwayat tu, hamparannya adalah daripada pelepah tama. Pelepah tama ni macam daun sawit ataupun macam pokok kelapa tu punya daun tu, disusun, jadilah dia tempat pembaringan Nabi. Kemudian dialas dengan kain serban Nabi. Nampak? Maknanya pelepah tama tu dah disusun, alas tu dengan kain serban Nabi. Biasa Nabi akan alas 1 ataupun 3. Kalau 1 tu 1 lah. Kalau 3 tu 3 kali lipat. Dan jarang Nabi lipat lebih daripada 3. Pernah sekali isteri Nabi lipat lebih 5. Maknanya 5 kali lipat. 5 lipat lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lipat. Nabi tanya, kenapa lipat lebih? Sebab Nabi rasa payah nak bangun. Okey, apa doa tu? Doa ni. Okey, kalau ada rekod boleh dengar balik. Kalau tak, nanti saya akan bagi. Tapi nak tulis pun boleh. Apa doa dia? Doa dia, ya Allah, aku pasrahkan. Aku serahkan jiwa ragaku kepadamu. Kemudian, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Mula-mula, jiwa kita serahkan pada Allah. Yang kedua, urusan kita serahkan kepada Allah. Kemudian, aku lindungkan belakang aku. Lindung belakang kita ni, yang kita tidur ni. Kita tidur kan belakang kita kat belakang, kat bawah. Aku lindungkan bahagian belakangku kepadamu. Kerana cinta sekaligus takut kepadamu. Kita tak membelakangi pun Allah Ta'ala. Sebab tu makruh kalau membelakangi sesuatu. Dan sebab tu makruh kalau belakangkan kiblat, itu makruh. Dia bukan haram, makruh. Sebab kita belakangkan. Sedangkan Nabi kata, Nabi ni lindungkan belakang Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, aku lindungkan belakangku kepadamu kerana cinta kepadamu sekaligus takut. Nabi kata sebab Nabi takut dan Nabi cinta kepada Allah Ta'ala. Bayangkanlah ibu kita, suami kita kan tak boleh kita belakangkan. Tak boleh kita membelakangkan mereka. Sebab apa? Sebab yang hormat. Dengan Allah Ta'ala begitu juga. Kita tak membelakangkan Allah Ta'ala sebab kita takut, kita hormat, kita sayang dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala ni kita menghadap kat mana? Arah kiblat lah. Sebab tu arah kiblat ni sunnahnya kita tidur tidak membelakangi kiblat dan posisi tidur kita ngiring ke kanan. Macam mana nak ngiring ke kanan? Macam mana saya nak tunjukkan? Saya tak boleh pula nak share screen kan. Macam mana nak tunjuk dengan perempuan ni? Keadaan tidur kejap saya cuba buat. Kejap Suara saya dengar lagi kan? Dengar lagi tak suara saya? Dengar. Dengar saya cuba ni. Saya cuba tunjukkan pada perempuan ya. Kejap ya. Saya nak tunjukkan. Okey, saya cuba cari kejap. Ada tak? Kalau ada kan saya share. Macam mana? Ada tak ada pula? Ada. Kejap ada tak? Banyak orang putih ada. Kejap saya share screen.
Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, ini tidur position sunnah. Sebab apa? Tangan kiri, tangan kanan, tangan macam mana bagi jap. Tangan kanan kita letak di atas kita punya pipi. Lepas tu tangan kiri kita ni lurus ke arah punggung kita. Tu keadaan dia. Ni arah kanan, belah kanan. Mana kita bagi salam? Salam kita kat belah mana? Salam kita belah mana? Salam kita itulah tempat kita mengiring, tempat kita bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bahagian tu. Jadi kalau tidur, beginilah tangan kita. Tangan kanan kita letak di sisi kita. Itu keadaan dia. Baik, kita sambung sikit lagi doa tadi tu ya. Okey, ada yang sambung tulis ke? Aku lindungkan belakangku kepadamu kerana cinta sekaligus takut kepadamu. Tiada tempat berlindung mencari keselamatan. Tak ada tempat nak melindung mencari keselamatan dari murkamu kecuali hanya kepadamu. Tak ada tempat kita nak berlindung melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Kita baca gitu saja. Aku beriman dengan semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan dan semua Nabi yang Allah Ta'ala utuskan. Ini kita punya doa. Sampai situ saja. Aku beriman, amantu bi kitabi wa bi rasuli. Aku beriman dengan segala kitab yang Allah Ta'ala turunkan dan semua para Nabi yang Allah utuskan. Siapa ucap ni? Maka dia meninggal dalam keadaan agamanya agama fitrah. Ini sunnah Nabi yang mungkin kita lupakan. Macam mana? Kita kadang-kadang orang tua-tua dulu sebutlah, koi tidur tu basuh kaki. Basuh kaki tu bahasa orang lama berlapis. Sebenarnya basuh kaki tu rujuk kepada wuduk. Bukan basuh kaki. Kau ni dah basuh kaki belum? Wuduk. Sebabkan wuduk yang last kali kaki kita basuh. Maka wuduk kita tidur. Sebelum tidur, wuduk dulu. Sebelum tidur, baca dahulu zikir Fatimah. Sebelum tidur, baca dulu ayat kursi. Sebelum tidur, baca dahulu 3 kul. Sebelum tidur, baca dulu syahadah. Sebelum tidur, baca dulu doa tadi. Barulah lolak. Mak banyak eloteh nak buat. Tak sonang ya Ustaz. Nak sonang tuan-tuan mudah ya. Saya tak nak buat macam ni. Buat macam mana? Tuan-tuan kalau nak mudah, nak ringan sikit, wuduk sebelum tidur. Kemudian buat baca 3 kul, sapu kat badan, kemudian syahadah, lepas tu tidur. Banyak nak buat. Okey, ada yang lagi mudah. Tuan-tuan wuduk, kemudian tak payah baca 3 kul, baca doa tidur. Apa yang tuan-tuan baca? Bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya wa amut. Mana-mana pun boleh. Aku hidup, aku mati, aku hidup. Mana-mana pun boleh. Dua-dua tu boleh pakai. Kemudian syahadah, tidur. Banyak Ustaz. Bismillah satu kali pula. Bismillah lagi. Banyak lah saya nak buat amalan ni. Okey, ada lagi mudah. Kita baca, ambil wuduk, kemudian syahadah dan tidur. Mak payah nak wuduk, nak baca bismillah. Tak payahlah buat perempuan semua. Meninggal lah kalau macam tu. Takkan dua pun tak boleh buat. Macam tu lah kan. Lucu. Okey ya. Saya kira. Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Ustaz. Assalamualaikum. Masa tidur sebelah kanan kita letak tangan kita kan, bawah pipi kan. Ya. Sampai pagi ke kalau kita beralih masa tu macam mana? Sama macam wuduk, yakni sebelum tidur. Maknanya ketika kita mampu kawal badan kita. Ketika nyawa kita, roh kita dah keluar sementara, meninggalkan pakaiannya jasad, meninggalkan kulit.
Maafkan saya, meninggalkan kulit. Dia kalau tanggal dengan kulit tu kita meninggal. Roh tu keluar, kulit dia tinggal dalam lagi. Jadi beza orang tidur dan orang meninggal adalah meninggal ni, roh ni keluar dengan kulit-kulit dia. Tapi kalau roh tu keluar ketika tidur, dia hanya keluar dengan kulit dia masih tinggal di badan kita. Okey, jadi kita tak boleh kawal badan kita. Tak kisahlah nak tekangkang ke apa lepas tu, dah tak jadi dah. Dia dah tak dianggap sebagai hukum lagi. Sebab yang berlaku hukum ketika kita sedar. Jadi sedar tu kita tidur ngiring, lepas tu terlontang ke atas bumbung kot, tak jadi masalah dah. Yang penting sebelum tidur tu. Dia sebelum tidur. Tengah tidur tak kisah jadi apa. Ibu atas katil, bawah katil, tak ada masalah. Sebelum tidur. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain nak tanya? Soalan lain nak tanya tak? Saya kira cukuplah 2 kita punya perkongsian. Kalau tak ada soalan, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih pada semua yang hadir pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator yang bertugas. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Syamir di atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna untuk kita. Jadi insya-Allah semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat lalu dan juga berhenti di dalam kepala otak kita, bukan masuk kot kanan keluar kot kiri, dia dapat berhenti dekat tengah-tengah itu. Semoga kita dapat amalkan sedikit sebanyak, tak dapat amalkan semua, kita amalkan yang mana yang kita boleh amalkan, jangan tinggal kesemuanya insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi. Terima kasih semua jemaah yang turut serta. Terima kasih admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dapat lagi untuk kita bersama-sama. InsyaAllah mohon maaf daripada saya Ustaz atas segala kekurangan. Saya mohon Ustaz sekali lagi untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.